Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey pelajar. Okey. So hari ni kita sambung balik ataupun kita teruskan lagi dengan proses pembelajaran kita, iaitu mengenai lukisan kejuruteraan dalam topik tangent. So hari ni saya nak buat soalan 22. Jadi kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ni. So apa yang saya cakap pada kelas sebelum ni, sebelum kita nak memulakan topik tangent dan kita nak buat lukisan tangent, kita kena pastikan dulu, kita baca soalan dulu kan. Kita cakap dulu, tengok dia kata apa. So dia kata rajah 8 menunjukkan satu percontoh A, B, C, D, E, F, G, H. Titik C, D, E, F, G dan H adalah titik tangent. So dia cakap dah, C, mana C? C, D, E, F, G adalah titik tangent. Dia kata AB ialah suku elips dan EF adalah garisan tangent. So EF adalah garisan tangent. So macam konsep sama dengan soalan sebelum ni. Dan soalan 22 ni sama juga dengan soalan 23. Kalau kita tengok sini, bentuk dia macam ni. Untuk bahagian ni kan, bentuk dia lebih kurang macam ni. So dia nak garisan EF. So ni garisan FE. FE. Okay, nampak? So okay. Kemudian kita tengok lukisan tangent ni, kita bulatkan di bahagian yang ada bulat. So kita nampak dia macam ni, seolah-olah ada bulatan. Satu mana lagi yang sini. Sini ada bulatan. Nampak? So ini, kalau kita tengok, ini adalah bulatan kecil dalam bulatan besar. So ini konsep ni macam konsep macam ni. Awak tengok So bulatan besar dalam bulatan kecil dalam bulatan besar. Okey. Dan ini adalah JX yang kita perlu cari. Dan ini adalah suku elips. Macam saya cakap video sebelum ni, kita nak tahu mana major mana minor. Macam dekat sini dia tak bagi mana major mana minor kan. So nanti saya akan terangkan. Jadi kita akan buat dulu di bahagian atas. Okey. Okey, baik. Sekarang kita nak buat bahagian atas dulu. So kita buat dulu jari 35 untuk bulatan GF ni. GF. Okey. So kita ambil Kita ambil jangka lukis. Kita tandakan berapa jari dia? 35. So kita ambil jangka lukis, kita ambil baris. Okey, sebelum tu saya ingatkan kalau boleh saya nak awak gunalah pembaris T awak tu, dan kemudiannya set square awak lah, dan gunakan papan board. Ini saya tunjukkan cara Cara sama, tapi saya nak awak guna alatan yang betul lah, alatan yang sebenar. Okay, so ini adalah dia kata apa? 70 kan? 35. So kita ambil 3.5. Kita nak buat jari. Okay, awak buat kat mana dulu agak-agak. So kat sini 35. So make sure dia tak keluar kawasan kertas lah. Okay, so sini 35. So sampai sini lah. Sikit. Okay, sini agak-agak, saya pun agak-agak. So jangan pekatkan, kita layang dulu. 35. Okay, nampak? Dia jari 35. Kemudian kita nak buat bahagian bawah ni. So macam mana? Okey, kita tengoklah jarak dia ke kanan berapa? 70. So ke kanan 70, iaitu 7 cm, dan ke bawah sebanyak 50. So ke bawah kita ambil 50 kan. Alright. So kita ambil pembaris T tu, macam awak ada pembaris T tu. Okay, make sure buat dekat titik pusat ni. Baru tarik, jangan buat kat atas. Kalau awak tarik kat atas, mana dia akan lari nanti. So make sure awak ambil 70 Kalau macam saya suka garis dulu. Garis dulu panjang kan. Kemudian kita ukur 7 cm. Ada pelajar dia ada macam pelajar kalau nak garis dengan pembaris pun boleh juga, tak masalah. So kita nak dapatkan sudut titik tepat 70 tu, kita cucuk jarum sini dan kita tanda pembaris. Tanda dengan pensel. Tanda kecil tak apa. Kemudian saya cakap awak kan guna papan board.
So make sure garisan dia mestilah straight ya, 90 darjah. So bayangkan ini T-square awak. Saya nak awak tarik macam ni. Saya nak awak tarik macam ni. Okey. Saya memang tunjuk konsep ni ya. Memang kemungkinan tak dapat lah garisan straight ni 90 darjah. Okey. So awak dah dapat 70. So 70 tu adalah panjang ya. Saya ada masalah sikit. Okey. Agak-agak lah 90 darjah. Kemudian awak garis. Garis je. Panjang tak apa. Lepas tu kita tengok dia kata ke bawah. Untuk buat jari 25 ni daripada 70 ke kanan dan turun ke bawah sebanyak 50. So maknanya 5 cm. So kita ambil lah lukis ni tanda 5 cm. Okey. So dah dapat 5 cm. Tanda. Okey. So inilah titik pusat untuk nak buat bulatan jari 25. So kita ambil 25 untuk buat bulatan. Okey. Kemudian kita tanda kat pusat bulatan tu. Okey, jangan terang-terang sebab ni baru garisan binaan. Okey. So, macam saya cakap tadi, macam mana kita nak buat nilai ni? Kita nak buat tangent di antara garisan tangent di luar ni, di antara dua bulatan ni. Macam mana? Dia mesti apa? Awak kena garis dahulu, garisan kat sini, awak garis antara titik jari 35 dengan jari 25, awak garis dulu. Okey, kemudian awak ambil jangka lukis, awak tanda dulu macam ni. Okey, macam ni. Letak jarum sini, tanda pensel sini. Letak jarum sini, tanda pensel sini. So, kita perlu dapatkan titik tengah dahulu. Apabila kita dapat titik tengah, baru kita boleh ambil, baru kita boleh buat separuh bulatan. Macam ni. Dapat Okey, so kita nak buat garisan tangent di antara dua bulatan ni. Kita nak buat garisan tangent F dengan E kan. So bila nak buat garisan ni, apa yang perlu kita buat macam saya cakap tadi, gariskan titik jari 35 bertemu dengan jari 25. Kemudian ambil jangka lukis, awak buat garisan berserenjang, bahagikan dua. Kemudian dia dapat di tengah, awak buat separuh bulatan. Okey. Kemudian awak kena selarikan untuk buat dia punya takat mana. Kita nak buat dia punya garisan mana kan? Kita nak buat titik F ni dengan titik E ni kan. So kita kena buat apa? Kita kena buat kita kena tolak dulu. Kita kena buat garisan selari. So kita kena buat apa? Jari besar kena tolak jari kecil. So nilai jari besar ni lah maksud saya 35 akan tolak 25. Untuk buat dia punya titik F dan titik E ni, awak tengok nanti kan. Saya buat dulu. Okey, so kita nak buat seperti saya cakap tadi, awak kena garis dulu. Garis dulu. Awak garis dulu. Awak jangan tekan. Slow je. Okey, macam ni. Kan? Kemudian saya cakap apa? Bahagi 2. So saya nak awak bagi 2 lah. Saya nak awak bagi 2. Okey. Contoh saya ambil kecil je. Nanti awak keliru pula saya ambil besar. Saya tanda macam ni. Ini pun saya tanda macam ni. Okey, saya tanda okey. Ini bertemu, ni tak bertemu kan. Kalau tak bertemu kita ambil sekali lagi. Kita panjangkan sikit. So kita dah bagi 2, kita dapat dah, nampak tak? Kita dah bagi 2. X, nak nampak ni. Titik yang bersilang ni. So apa awak perlu buat ialah samakan. Kalau awak tak nak serabutkan lukisan awak, awak tanda kecil je kat sini. Sebab kita nak cari titik tengah je, kita nak buat separuh bulatan. So kita ambil separuh bulatan.
Kita letak balik dekat jari 35 ni. Tengok dia bertemu tak? Okay, so make sure letak betul-betul supaya dia tak lari. So tengok. Okay, cantik. Kita buat separuh bulatan. Okay, ini ke titik untuk titik F dengan E? Ini ke? Belum lagi, okay? Kita kena selarikan dulu. Macam saya cakap, nak selarikan dulu macam mana? Kita kena buat garisan selari tu. So awak perlu tolak jari 35. Jari 35 tolak dengan jari 25. Tengok ni. Jari 35 kan tolak dulu dengan jari 25. Berapa dapat? 35 tolak 25. So akan dapat 10. Okey, dah dapat 10. So kita tanda dulu 10. Okey, tanda 10 dulu 10 bersamaan 1 cm. Mana baris? Okey. So 1 cm. Kita tanda di bahagian sini. Nampak tak? Nampak kan? Kita tanda dulu. Okey, dah selesai tanda. So kita kena garis. Garis dulu. Garis dulu. Okey. Macam ni. Ini pun nak garis terus tak? Tak. Kita kena selarikan dahulu. Selarikan dulu. Macam nak selarikan? Okey, macam ni. Okey, selarikan. Nampak tak? Bawah sikit. Saya punya set square ni kecil, so awak besar lagi senang. So tak boleh. Sebelahkan sikit. So dekat sini dah jumpa, kita garis. So kita dah dapat dah untuk titik bagi garisan FE. So untuk garisan FE, ini lah titik dia. Ni F dan ini adalah titik E. So bila awak dah jumpa, awak gariskan dan awak hitamkan. F dan ini E. So, awak dah dapat FE. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita dah siap dah bahagian ini. Kan, dah siap ni. Nanti kita cuma terangkan balik garisan objek ni. So, ini kita tak nak. Kita nak bulat atas ni saja dan juga bulat di sini. So, kita nak buat bahagian apa pula? So kita nak buat bahagian ni pula. So ni, nampak tak ni? CD ni, garisan CD ni. CD ni adalah titik tangent. So macam saya cakap tadi, ini adalah situasi macam ni. Bulatan kecil di dalam bulatan besar. Okey. So tengok dia nak 80 kan? Dia bagi 80. Macam saya cakap itu dekat awak. Jari ni dia akan bertemu. Dia akan orang kata berkait. Buat jari 25 akan berkait dengan jari 20 ni. So dia punya macam ni. Right. So macam mana kita nak buat ni? Okay, sekarang ni dia di bahagian luar. Okay, kalau luar saya cakap apa? Kalau luar. Okay, dia cakap ni 80 dan ini adalah 20.
So bila dia di luar, garisan tangent di luar, formula dia adalah dia dari 80. Dia dari, kalau saya cakap kalau di bahagian luar untuk yang ni, untuk situasi ni kan, mesti dia akan jadi tambah. So dia akan jadi macam ni. Dia dari 80 akan tambah dengan dia dari 20. Ni di bahagian dalam. So dalam dia akan tolak formula dia. So J80 akan tolak dengan 25. So apa? 80 tambah 20 jadi 100. So 100. Ni 80 tolak 25 dia akan tengok apa? 65. Okey, betul tak 65? Saya cek balik. 60 tolak 25. Oh sorry, dia akan jadi 55. Okey faham So kita nak buat garisan CD ni, atau tangent CD ni. So macam mana? So first kali kita tengok, kita nak buat bahagian bawah ni kan. Kau tengok kita nak dapatkan titik jari 20 ni. Yang pertamanya kita tengok kita dah buat dah jari 35 ni. Dia kata apa? Turun sebanyak 55. Okey, kita turun. Sebelum turun tu, okey, turun 55. Okey, turun 55. Kemudian awak buat gerak ke kiri sebanyak 10. So 10 sudah buat 10. Kemudian dia kata turun 55. So awak garis 55. Dan macam mana nak dapat titik 20 ni? Okey, saya tak nak awak buat 20 dekat ujung sini. Kalau dekat sini awak dah salah. Saya nak awak tanda dulu. Awak buat dia panjang ni 55. Kemudian ambil 2 cm. Letak jarum dekat sini. Awak tanda dulu 20. Kemudian baru awak buat dia jari 20, bulatan 20. Okey, nampak? So kita nak buat garisan macam ni kan. So garisan CD. So saya cakap tadi, ini adalah jari 20. Dia akan tambah dengan nilai jari besar ni 80. Sebab dia duduk di bahagian luar. Okey, so kita buat dapat tadi berapa? 100. So 100 iaitu bersama dengan 10 cm. So agak jauh lah. Okey, macam tu 10 kan, 10. So 10 kita letak dekat sini. Kat jari 20 ni kita tanda sini. Okey, tanda supaya awak nampak lah dia. Kemudian jari yang untuk di sini adalah 50. 80 tolak 25 sudah akan dapat 55 kan. Makna 5.5 cm. Okey, ambil yang lukis, kemudian tanda. Okey, nampaknya tak kena. So kita ambil balik 10 tadi. Kita panjangkan sikit sebab dia tak bersentuhan. Sebab kita perlukan dapat titik yang tepat lah. So kita tarik. Okey, nampak tak? So kat sini titik kita. Alright. Step seterusnya adalah bukan kita letak terus, kita kena garis dahulu. Okey. Kita kena garis dahulu. Garis supaya kita tahu. Garis slow perlahan-lahan. Dan sini pun garis. Garis perlahan-lahan. Alright. So kita dapat titik CD ni. So dapat titik CD ni, ini adalah C. Pada ini adalah titik D. Okey. Kita ambil jaga lukis. Kemudian kita letak dekat bahagian C ni. Okey. So
Gerak-gerak. Okay. So ni okay. So kita dapat untuk CD. Okay. Nampak tak? So macam kalau awak nak lebih nampak lagi kan, awak pekatkan dulu garisan yang dah siap. Okay. Okay, baik, kita teruskan. So sekarang ni kita nak buat ellipse. Okay, macam saya cakap hari tu, ellipse ni ada dua situasi. Okay. So kalau dia bagi, kalau awak tengok sini, dia ada dua yang saya cakap itu. Kalau ellipse, tengahnya dia akan ada macam ni. Dia ada satu, dia ada dua bulatan macam tu. So dia itulah, sorry, dia akan ada dua bulatan. So maksudnya membujur macam ni kan, ataupun dia ada mendegak macam ni. Okay. Right. So kalau tengok situasi dekat sini, dia lebih kepada situasi, contoh ini A, ini B, dia lebih ke arah A. Okay. Macam saya cakap, kalau bentuk macam ni, dia dah bagi 70. So ni adalah suku kan, sebenarnya suku separuh. Suku kan, suku ni lah. So dia bagi 70. Asalnya kalau penuh mesti 70 juga. So dia akan jadi 140. So yang paling panjang ni adalah major, yang pendek ni adalah minor. So ini kalau ikutkan separuh ni dia bagi nilai 55. Kalau campur dua-dua ni dia akan jadi 55 campur 55 berapa? Dia akan jadi 110. 110 kalau untuk sambung lah, kalau penuh. So ini dia, kalau ada nak separuh, dia nampak dia nak separuh. So kita abaikan ni. Kita abaikan ni. Dia nak bahagian ni je. Okay, nampak tak? So dia betul panjang ni 70, dia cakap 70. Dan tinggi ni adalah 55. Nampak tak? 55, 70. Okay, faham So kita abaikan ni, dia nak bahagian ni je. Okay, so ni ada garisan lagi lah. Okay. Baik. So step langkah dia pertamanya, awak daripada titik jari 35 ni awak turun sebanyak 55. Sebab 55 awak tengok sini, dia tulis 55, turun ke bawah. Kemudian awak gerak ke kiri, maksudnya ke kiri sebanyak 10 mm ataupun 1 cm kan. Kemudian turun ke bawah sebanyak 5.5 cm lagi. Tengok tak? Okey. So bila sampai dekat sini, awak jangan buat 20 jari 20 ni dekat bawah sini. Awak macam saya cakap tadi, awak tanda dulu 2 cm kan, sebab jari ni bukan duduk bawah B, dia duduk atas B, atas titik B. So awak ambil 2 cm kan, awak ambil 2 cm. Okey, 2 cm, sorry, awak ambil 2 cm, kemudian awak tanda bulatan 20 ni. So dapat ni. Okey, so dah settle ni, kita nak buat ellipse. So saya dah cakap tadi, panjang ni adalah 70. So awak ambil balik baris. Okey, awak garis dulu, awak garis panjang guna T-square awak, baris T awak tu awak garis dulu. Kan, garis panjang-panjang, tak apa panjang-panjang tak apa. Kemudian awak ambil jangka lukis, awak ambil 7 cm. Kemudian awak letak jarum dekat sini. Kemudian awak tengok. Okey, turun ke bawah. Okey, nampak? Kemudian kita nak buat 55. So 55 dia punya minor kan, tinggi dia. So ambil 5.5 cm. Oh, sorry. So ambil 5.5. Kemudian awak tanda 5.5. Okey, dapat. Okey, dapat dah ni kan. So kita nak buat dia punya sudut 30 dan sudut 60. So pertama kali kita buat dulu sudut
30. So macam ni. Okay. Make sure awak guna ni lah, baris tiap awak letak macam ni. Dan awak tanda dulu 30. 30 degree. Okay. Kemudian 60 degree. So macam mana 60 degree. So 60 degree turun macam ni. So nak make sure kan dia straight. Sudah dapat dah. Kemudian kita nak buat 90 dia punya garisan semua darjah tu lah. Awak guna T-square awak garis dia macam ni. Awak guna T-square, awak garis dia macam ni. Sebab dia ke bawah. Okay. Bawah. Okay, kenapa kita tak buat kat sini? Sebab kita nak buat satu garisan menurun ke bawah. Bukannya kita nak buat kat atas. That's why lah dia kat atas. Kalau awak tak faham, awak rujuk balik buku teks. Tengok dia punya ni. So ni mesti 90 darjah ha? Ni saya anggarkan dia. Okay, dia mesti macam ni. Okay, nampak? So nanti titik B akan berjumpa titik ni dan akan jumpa dengan titik A. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okay. So untuk dapatkan tempat lain, titik B ke titik A. Okay. So kita ambil French curve. Kita try dulu mana yang sesuai. So ni tak sesuai. Ada lagi. Ini dah sesuai. Kita try dulu tengok. Okay, so ni sesuai, kita tarik. Okay, so dia dapat dah. Nampak? Dia dapat dah titik daripada B ke A. Kemudian kita nak buat nilai JX. JX ni senang je, tak susah pun. Dah tengok kat sini, awak perlu selarikan je. Maksudnya nak dapatkan JX ni kan, dia mesti ada hubung kait dengan titik A dengan jari 35 ni. So yang pertamanya awak kena selarikan. Okay. Selarikan macam mana? Okay, contoh awak ada awak pakai T awak baris T. Kemudian awak buat 90 darjah macam ni. Awak selarikan, tarik ke atas. Okay, kemudian selarikan ke titik A. Maksudnya bawah sikit, awak selarikan ke titik A. Selarikan ke titik A Okay, kita selarikan. So ni selari. Saya buat nak panas supaya awak faham. Ni selarikan dengan titik ni. Okay, selarikan. Kemudian awak garis bucu ni ke titik A. Pelan-pelan je. Okay. Kemudian kita ambil titik ni, kita silang dengan titik yang bertemu sini.
Ni titik ni tersilang. So kita jumpa titik untuk dia cari X, titik baru. So dia kali sebagai O3. Okay, nak dapatkan nilai JX ni dari titik ni ke sini. So kita ambil jangka lukis, kita letak. Okay, dah dapat. Okay. Okay. Kemudian kita hitamkan untuk garisan objek. Maksud objek kan? Garisan sebenar. So ni 3.5 kan. So kita hitamkan balik 3.5 supaya kemas. Oh dah lari. Saya punya ketan dah berubah. Okey. Nampak ini titik 20. 20 dah hitam semua. Okey. So dah siap. Tengok ni. Sudah siap Okey, ni hasil dia. Okey. Jangan lupa untuk awak senaraikan setiap titik tu. Titik F, titik E, titik D, titik C, titik B, titik G. Sini titik G, okey. Okey, dah siap. Nak cuba.